Selamat pagi, 弟兄姐妹早安。 kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh disambut oleh kebenaran firman Tuhan. 我们感谢主，今天早上我们可以 Mari 听主的 bersama-sama, 真理。 mari bersama-sama kita mohon akan pimpinannya, kita bersatu di dalam doa. 这时候我们来进入祷告，求主来带领我们。 Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk beribadah. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你邀请我们来到你的殿中来敬拜你。 Bulan demi bulan kami lalui dan secara khusus pada hari ini kami berada di rumah-Mu. 一夜过一夜，特别今天我们可以来到你的殿中。 Kami juga bersyukur Engkau mengampuni kami ketika tadi kami mengakui dosa-dosa kami. 主，我们感谢你，当我们刚才做认罪祷告的时候，你已经饶恕了我们。 Dan itu artinya hati dan pikiran kami ada di dalam kondisi yang siap untuk dituntun oleh kebenaran-Mu. 这个表示我们的思想意念，我们的身心灵已经预备好来进入你的真理。 Kami membutuhkan pertolongan-Mu, 我们需要你的帮助， tolonglah kami. 求主帮助我们， Tolonglah juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. 也求你帮助你充满软弱的仆人。 Roh Kudus yang memampukan dan memberikan kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu. 圣灵赐给他能力来传讲主的道。 Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 感谢主，我们祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Sekali lagi selamat pagi. 再一次，弟兄姐妹早安。 Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan satu tema, The Golden Rule, hukum yang terutama. 今天早上呢，我们要来思考一个主题，就是这个黄金法则，就是第一个这个诫命。 Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Injil Matius. 我们来打开我们的圣经马太福音第7章。 Kita sama-sama lihat pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. 马太福音第7章12到14节。 Matius 7, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14, saya akan membacakan bagian ini untuk kita. 马太福音第7章12到14节，我为大家念。 Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 马太福音第7章12到14节，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hukum yang terutama ini sebetulnya sudah ada sejak perjanjian lama. 弟兄姐妹，这第一条的这个诫命呢，其实在旧约时期的时候就已经有了。 Kalau misalnya kita melihat kepada Imamat 19, di situ berbicara tentang perintah untuk hidup kudus. 如果我们来看利未记19章那边有一条诫命，就是吩咐我们过一个圣洁的生活的。 Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, kalau ada orang asing yang tinggal di antara kamu, kamu harus berlaku baik kepada mereka. 上帝对以色列民说：“若有外人在你们国中和你同居，就不可欺负他。” Kenapa demikian? Karena kamu dulu juga adalah orang asing di tanah Mesir. 为什么这样子呢？因为他们以前在埃及地的时候呢，也是身为这个外人。 Artinya apa yang kamu lakukan ke orang lain 意思就是说，你怎样待人， harus merupakan sebuah tindakan yang terbaik yang kamu bisa berikan. 应该是你最好向别人做的。 Karena kalau kamu berada di dalam posisi yang sama, 因为如果你在同一个位置上， kamu juga pasti mengharapkan hal yang sama. 你也是会同样希望人家这样去待你。 Ini sebetulnya adalah sesuatu yang sederhana. 这其实是一个很简单的事情。 Kalau mau orang sabar sama kita, kita juga harus sabar. 如果你希望人家对你有耐心的话，那么你也要对别人有耐心嘛。 Kalau kita berharap orang itu murah hati kepada kita, apakah kita melakukan hal yang sama?
如果你希望别人对你有恩慈，那你也要用恩慈来对待别人。 Jadi ada prinsip keadilan di sini. 这里有这个公义的这个原则。 Makanya di dalam perjanjian lama ada ajaran mata ganti mata, gigi ganti gigi. 所以在旧约圣经里有这样的教导：以牙还牙，以眼还眼。 Artinya apa? Jangan merugikan orang lain kalau kamu juga nggak mau dirugikan. Harus ada keadilan. 意思是什么呢？如果你不要别人损害你的话，那你也不要去损害别人。所以这里有一个公平的原则。 Tapi begitu banyak masa, begitu banyak waktu udah berlalu sejak perjanjian lama. 自从这个旧约圣经已经过了一段很长的时间。 Dan kita masuk ke dalam perjanjian baru di mana Tuhan mengulang kembali perintah ini. 我们进到这个新约的时期的时候呢，主耶稣在重复了这段话。 Dan bahkan dia merangkumkan untuk orang-orang yang mendengar dia pada waktu itu. 甚至他对那些听他的人的听众呢，做一个总结。 Dan Tuhan bilang, apapun yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian kepada mereka. 主耶稣说：“无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。 Karena itu adalah inti dari hukum Tuhan. 因为这就是律法和先知的道理。” Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus harus mengulang kembali perintah ini? 问题是说，为什么主耶稣再重复一遍这个命令呢？ Apakah kurang jelas? 难道不够清楚吗？ Rupanya Tuhan Yesus pengen orang-orang pada waktu itu untuk belajar dari sejarah. 原来主耶稣要当时的那些人呢，从历史上学习， Sehingga ini harus kembali didengungkan. 所以呢，必须再说一遍。 Oleh karena apa? Karena bangsa Israel, 为什么呢？因为以色列民 bangsa yang khusus yang dipilih oleh Tuhan, 是上帝所拣选的， bahkan saya boleh bilang bangsa yang merasa dirinya paling spesial, paling khusus. 甚至我可以这样子说，他们认为他们是最特别的被选的选民。 Rupanya ternyata apakah mereka melakukan perintah ini? 是否他们去行主所吩咐的这个诫命呢？ Di zaman Tuhan Yesus rupanya orang-orang yang menjaga tradisi dari hukum Taurat. 在主耶稣的时代，有许多人他们就这个保守那些传统的规则。 Mungkin mereka gagal untuk menjalankan hukum yang sederhana ini. 可能他们却失败了去行这条诫命。 Karena Tuhan Yesus sampai harus ngomong lagi, inilah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ke mereka. 所以呢，主耶稣必须再说一遍，这个诫命是律法和先知的道理。 Jadi kita atau bangsa Israel yang merasa sebagai umat pilihan Allah yang khusus, yang spesial. 所以我们和以色列民，我们认为我们是主的选民， Orang-orang pilihan. 我们是主的选民。 Jangan-jangan kita juga punya kesulitan, struggle yang sama. 搞不好我们有同样的困难与挣扎。 Beberapa minggu yang lalu kita misalnya belajar satu hal. 过去几周我们学习了一件事， Pengajaran yang ortodoks, kalau nggak ada belas kasihan, tanpa belas kasihan maksudnya, 是一个正统的这个教导。若没有这个怜悯的话， adalah sesuatu yang buruk. 是一个很丑陋的一件事情。 Kenapa demikian? 为什么这样子呢？ Karena biasanya orang-orang yang merasa dirinya ortodoks, merasa ajarannya paling benar, 通常呢，一些人认为他是正统派的，他就认为他就是最正确的教导的。 biasanya orang-orang ini merasa dirinya paling spesial. 通常这些人都认为他们是很特别的， Jadi secara tidak langsung memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang lain. 所以他们间接的与其他的人分开自己。 Karena selalu merasa tradisiku paling benar. 因为他们常常认为他们的传统是最对的。 Sebuah riset sosial yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti di Amerika, 一个就是在美国的一个人呢，他曾经做过在社会上的一个调查， justru membuktikan bahwa orang-orang yang merasa dan mengkategorikan dirinya sebagai kelompok yang ortodoks, 证明了那些承认自己是正统派的人的， justru orang-orang ini adalah orang-orang yang berkubu, 实际上这些人就是喜欢结党的人， rasis, tertutup, penuh dengan prejudis. 他们歧视、封闭自己，然后有许多偏见的。 Karena selalu berangkat dari perbedaan, aku lebih baik dari kamu.
因为他们总是就是看别人的不同，认为自己比别人更好。 Tapi kalau orang-orang ini ditanya, apa yang sudah kamu perbuat untuk sesama kamu? 但是我们如果问这些人，你们已经为别人做什么事呢？ Untuk orang-orang yang tinggal di dekatmu. 就是住在你附近的人， Rupanya orang-orang ini nggak bisa memberi jawaban. 原来这些人都无法回答。 Lalu seringkali kita juga melihat, 我们通常也看到， ketika kita diajarkan untuk mengasihi, 当我们被教导要去爱的时候， di dalam bagian lain, di surat 1 Korintus, 在别的经文，在哥林多前书那里， Paulus berkata, sekalipun kamu membagi-bagikan semua yang ada padamu, 保罗在那里说：“我若将所有的周济穷人， bahkan sekalipun kamu membakar dirimu, memberi dirimu dibakar untuk orang lain, 甚至有舍己身叫人焚烧， kalau bukan karena kasih, 如果却没有爱， semuanya itu nggak ada artinya. 这一切都是无益的。” Sekarang kita bertanya, 现在我们来问， Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, 主耶稣教导我们要去爱， melakukan yang baik seperti apa yang kita harapkan orang lain perbuat kepada kita. 我们要去行最好的，就是那些我们也希望人家怎样待人待我们。 Tapi di 1 Korintus ada orang yang membagi-bagikan semua yang ada padanya. Siapa yang nggak pengen? 但是在哥林多前书那里告诉我们说，有些人就是周济他的一切来帮助穷人。 Kalau ada orang yang bagi-bagi harta untuk kita, siapa yang nggak pengen? 如果有些人就是把他的财产分给我们，谁不希望呢？ Tapi Paulus bilang itu belum tentu kasih. 但是保罗却说，这不一定是爱。 Lalu kemudian dia menambahkan, kasih itu sabar, murah hati. 然后他又在强调说，爱是恒久忍耐，又是恩慈的。 Saudara, kita harus bertanya, memberi diri untuk dibakar, membagi-bagikan semua yang ada pada diri kita, dibandingkan sama sabar, lebih mulia yang mana sih sebenarnya? 如果我们来问一下，如果我们把我们所有的来周济穷人，甚至焚烧自己，跟这个耐心忍耐，哪一个比较荣耀呢？ Tentu yang membagi-bagikan apa yang ada pada kita semuanya untuk sesama itu adalah perbuatan yang lebih besar dari cuma sekedar sabar. 当然，我们把我们所有的去周济穷人，比起我们这些有耐心、恩慈，更大嘛。 Tapi belum tentu itu adalah hal yang benar. 但是这些事不一定是对的， Oleh karena itu kita akan melihat, 所以我们来看， kita akan belajar bahwa ternyata kasih yang Tuhan expect, kasih yang Tuhan harapkan itu bukan kasih yang besar. 原来我们的主期望我们的不是那些大的爱， Tetapi kasih yang benar. 而是正确的爱。 Seringkali mungkin kita sebagai orang tua pikir, aku udah bekerja keras untuk anakku. 通常呢，我们身为这个父母亲的，我们会认为说，我已经这个努力来这个为我孩子努力工作了， Dia udah aku sekolahin di sekolah yang terbaik. 我已经给他上最好的大学， Apalagi yang kurang? 还有缺什么呢？ Padahal jangan-jangan sebagai seorang anak, mereka punya kebutuhan yang lain. 搞不好身为儿子们的，他们有其他的需要。 Jadi sesuatu yang kita anggap sebagai pengorbanan, kasih yang besar, apakah betul demikian? 所以一件事情，我们认为是我们这个最大的爱、最大的牺牲。 Sekali lagi Tuhan bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian kepada mereka. 主耶稣所以在说，就是说你要人怎样待你们，你就要怎样去待人。 Ini adalah sebuah perintah yang kelihatannya sederhana. 这个命令看起来很简单， Tapi masalahnya, orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. 但是问题是每个人有不同的需要， Orang punya harapan dan ekspektasi yang berbeda, saudara-saudara. 每个人都有不同的这个期望。 Misalnya aja kita mengenal istilah bahasa kasih. 比如说，我们知道有所谓的这个爱的语言， Ada orang yang suka ditemenin, ada orang yang suka diberi sesuatu, ada orang yang suka dilayani. 有些人很希望人家来陪伴他，有些人希望人家来去服侍他， Ada orang yang sukanya dipuji. 有些人希望别人来赞赏他。 Kalau kita menggunakan pikiran kita,
如果我们只用我们的思想， standar kita, apa yang kita harapkan 只是按照我们所期望的标准， supaya orang perbuat kepada kita, 好让别人也是这样待我们， itu kan berdasarkan pengertian kita. 这个只是按照我们的理解。 Dalam kehidupan orang lain belum tentu kebutuhannya sama dengan apa yang kita harapkan. 在别人的生活当中，他们所需要的可能跟我们是不同的。 Ada orang yang kalau lagi sedih pengen ditengokin, pengen ditanyain kabarnya. 有些人他们在伤心的时候呢，他希望别人去探访他。 Tapi ada orang yang butuh space, nggak pengen kalau disamperin terus. 但是有些人不希望人家一直去找他，他需要自己的空间。 Jadi kita harus bagaimana, 那 saudara-saudara? 我们应该怎样呢？ Bahkan seringkali kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan persepsi yang keliru. 甚至通常我们也可能用错的方法去爱我们的主。 Di dalam Yesaya misalnya, Tuhan bilang, kamu kasih korban bakaran, bukan itu yang aku butuhkan. 比如说在以赛亚那里说：“你献给我这个献祭，其实这个不是我想要的。” Kalau dengan Tuhan kita bisa mengasihi dengan konsep yang keliru, 如果我们能以错的这个方法去爱主的话， terlebih lagi dengan sesama. 更何况对别人。 Saya mau pinjam satu istilah dari Abraham Maslow, seorang psikolog. 我要接着这个一个人叫 Abraham Maslow 的，他是一位心理学家。 Dia bilang bahwa sebagai manusia, kebutuhan kita itu berbeda-beda. 他说，身为人，每个人的需要是不一样的， Tergantung kedewasaan aku. 是按照每个人的成熟的那个程度。 Ada kebutuhan yang mendasar, kebutuhan untuk makan, untuk minum, untuk tidur, kebutuhan yang sifatnya itu fisikal. 就是有一个比较基本的这个每个人的需要，就需要这个饮食、睡觉，这个是人最基本的这个需要，肉体上的需要。 Kalau kebutuhan itu udah terpenuhi, kebutuhannya berubah jadi kebutuhan akan rasa aman. 如果这方面的这个需要已经被满足了，那么它就升一层，就是需要有安全感。 Lalu kalau seseorang udah mendapatkan rasa aman, kebutuhannya naik level lagi. Jadi ingin dicintai. 如果他已经得到这个安全感的话呢，那么他就在升级，他就希望这个被人爱的那种需要。 Setelah orang ini mendapatkan cinta kasih, 当这个人已经得到了爱， dia pengen yang namanya penghargaan dan pencapaian. 他就希望这个人的这个认同， Baru nanti terakhir dia pengen yang namanya aktualisasi diri. 然后最后他有一个自我实现的那种需要。 Menjadi manusia yang utuh sebagaimana semestinya Tuhan pimpin dia di dalam hidupnya. 就是成为，就是主带领我们要成为主要我们成为的人。 Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali kita kebalik-balik. 我们通常就颠三倒四了。 Misalnya sama rekan pelayanan, 比如说，我们以同工们 habis gereja kita ajak dia makan bakmi, kita traktir. 崇拜之后呢，我们就邀请他们去吃面请客。 Kita udah kenal lama, kita suka ajak dia pergi makan. 已经认识很久了，我们也是常常就邀请他请客，他去吃东西。 Tetapi di dalam relasi dengan dia, kita nggak pernah memberi yang namanya afirmasi, memuji. 但是我们跟他的关系，我们却没有赞赏他、认同他。 Meskipun dalam pandangan kita, gue udah baik sama dia, gue sering bawa dia makan. 可能在心里说我已经对他很好，常常带他请他吃东西。 Dari sisi yang satu lagi, mungkin dia nggak merasa begitu karena kebutuhannya adalah diafirmasi, dihargai. 但是另外一方面，可能他的需要不是这样的，他是需要别人给他认同。 Kalau misalnya kita jadi pemimpin di sebuah perusahaan atau kita punya usaha, 如果我们在一个公司成为一位领袖，或者我们有一个事业， kita punya pegawai. 我们有我们的职员， Seringkali kita puji karena pekerjaannya baik, selalu beres, selalu tuntas. 我们常常赞赏我们的职员说，因为他工作很好。 Kita pikir kita udah melakukan yang terbaik. 我们以为我们已经做的最好的， Mengafirmasi. 我们已经认同他、赞赏他， Tapi ternyata yang dia butuhkan bukan itu. 但是他所需要的不是这样。 Dalam pikiran dia mungkin, bos gue kok pelit sih, gue udah baik cuman dipuji doang. Gaji gue gak pernah ditambahin, gak cukup buat kebutuhan sehari-hari. 在这个自愿的他脑海里，可能他这样认为，我已经把工作做得很好，他只是一直赞赏我，
他是那么小气，从来没有把我的这个薪资提高。 Karena kebutuhan dia adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman. Pengen gaji yang cukup supaya hidupnya ini bisa safe gitu ya. 因为他的需要是有一个安全感，他需要一个足够的这个工资，好让他可以过一个安全的生活。 Jadi seringkali apa yang kita anggap baik dengan apa yang orang butuhkan itu nggak ketemu, saudara-saudara. 所以通常我们认为是最好的，跟人所需要的常常没有碰上的。 Anak kita masih kecil butuhnya istirahat yang cukup, kita kasih les yang banyak. 是身为小孩子，他们其实需要更多的时间去休息，但是我们却给他送他去补习许多的这个功课。 Kita dorong dia supaya banyak pencapaian, padahal bukan itu kebutuhan dia. Kita dorong dia les supaya punya banyak pencapaian, tapi bukan itu kebutuhan dia. 我们去鼓励他去补习，学习这个，学习那个，好让他的知识会增加。但是其实他的需要不是那个。 Kita pikir kita udah melakukan yang terbaik. 我们以为我们已经向他做最好的。 Dulu papa mama pas masih kecil pengen ngeles, tapi kungkung nggak punya uang. 以前爸爸妈妈小时候都是想去补习，但是因为这个外公外婆没有足够的金钱。 Sekarang aku kasih kamu les, tapi kok kamu nggak suka? 现在我给你去补习，为什么你不喜欢呢？ Nah ini artinya kita nggak mengerti kondisi dan perasaan orang yang kita layani. 这个是表示我们不明白那个我们服侍的人的心。 Saya pernah punya satu pengalaman. 我曾经有这样的一个经历。 Waktu itu saya lagi liburan sama sepupu saya. Saya masih mungkin kelas 3, kelas 4 SD. 那时候呢，我以我的这个可能Kami pergi ke Anyer. 去玩，去安耶玩， Nginep 2 malam. 在那边住2晚。 Saya ingat waktu itu lagi Piala Dunia, terus kita main game, main PS. 那时候呢，就是有这个世界杯的这个比赛，我们也是在玩这个电脑游戏。 Lagi asik-asik main, tiba-tiba mamanya datang, berhentiin kita main. 当我们在玩这个电动游戏的时候呢，他妈妈就来叫我们停止。 Terus sepupu saya ditarik masuk ke kamar. 然后我就这个堂弟呢，他就被拉到进他的房间去。 Tahu nggak kenapa? 你知道为什么吗？ Disuruh baca Alkitab. 就叫他去读圣经。 Lagi liburan seru-seru, lagi main game seru-seru, disuruh baca Alkitab. 正在放假，正在这个很投入的去玩这个电动游戏，然后就叫他去读圣经。 Mamanya ini berasal dari keluarga yang dulunya nggak percaya. 他的母亲是来自以前还不信主的人， Mau baca Alkitab mungkin dulu nggak dikasih. 以前可能他想读圣经，但是不被允许。 Sekarang anaknya lagi liburan dipaksa baca Alkitab. 现在呢，他的孩子正在放假期间，就逼他去看圣经。 Baik atau enggak? 这是好还是不好？ Saya percaya tujuannya baik. 我相信他的目的是好的。 Tapi kalau saya menempatkan diri jadi sepupu saya, 如果我就换成他的位置来着想的话， sebagai anak yang mungkin usianya 10 tahun pada waktu itu, 可能那时候他的年龄只是10岁而已。 lagi asik-asik liburan, jarang-jarang ketemu, lagi main game. 正好在放假，然后有机会来玩这个电动游戏， Dipaksa baca Alkitab. 然后被勉强去读圣经， Saya bisa jadi males loh baca Alkitab. 我会变成懒惰读圣经， Saya bisa jadi males sama hal-hal yang rohani. 我就会对一些属灵的事变懒惰了。 Sesuatu yang baik. 一件好的事情， Sesuatu yang mungkin kita rasa ini pengorbanan yang aku berikan kepadamu. 这个可能是我们认为是最好我牺牲给你的。 Kalau kita lakukan tanpa kita mengenal orang yang kepadanya kita berbuat baik, 如果我们对那个人，我们认为我们对他已经行好的，但是我们却没有很深入的去认识他， apakah itu betul bisa menjadi sesuatu yang membangun? Atau malah jadi sebaliknya? 是不是这个对他来说也是一件好的事呢？还是变相反？ Tuhan Yesus bilang, banyak orang yang lewat ke jalan yang lebar. 主耶稣说，有许多人过这个宽的路， Apa artinya? 什么意思呢？ Banyak orang yang melakukan hal yang salah, sekalipun mereka rasa ini yang benar.
有许多人就是发现了错的事， Orang-orang yang mereplace, menggantikan hukum yang terutama ini. 有许多人就把这个第一条的诫命以其他的传统来代替了， Menggantikannya dengan hal-hal yang lain yang seolah-olah penting. 以其他的事来代替，认为那些是最重要的。 Orang-orang Farisi misalnya, 比如说法利赛人， menggantikan hukum yang sederhana ini dengan segudang aturan, 把这个最简单的是诫命，用这个一大堆的这个传统来代替。 dan akhirnya segudang aturan itu buat mereka miss the point jadinya. 对，因为这些一大堆的这个传统，就是使他们失去了这个最主要的重点。 Mereka pikir mereka udah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. 他们认为他们已经给主做最好的了。 Saya percaya bangsa Israel bukan cuman masalah ini legalistik. Melakukan hukum Taurat itu mungkin bagi mereka bukan sesuatu yang legalistik. 对他们来说，行律法不是一件这个法律上的事情， Sesuai dengan cara mereka dibesarkan, mereka memang disuruh jaga tradisi. 因为按照他们以色列民的这个传统，从小他们就是必须去这个行他们所留下来的这些传统。 Jadi dalam pandangan mereka itu adalah hal yang baik, setia kepada Taurat dan penjabaran-penjabarannya. 所以对他们来说，这件事情是好的，来遵守这些传统。 Tapi buat Tuhan, 但是对主来说， kamu melakukan semua ini, 你行了这一切， sekalipun kamu merasa ketika kamu melakukan itu kamu mengasihi aku, 就算当你行这一切的时候，你认为你是爱我的， bahkan kamu suruh orang lain yang kafir ikut-ikutan peraturan-peraturan kamu, 甚至你也是要那些外邦人去遵守你们的传统。 kamu pikir kamu bawa mereka kepada aku. 你以为你是带领他们来到我的面前吗？ Padahal bukan itu yang aku butuhkan. 其实这个不是我要的， Yang paling penting, 最重要的， kamu berbuat yang benar kepada orang-orang yang belum mengenal aku ini. 你对那些还没有认识我的人去行正确的事情。 Tetapi itu yang ternyata mereka nggak bisa lakukan. 原来他们就是不能行那些事。 Kita suka melakukan hal-hal yang familiar buat kita, saudara-saudari. 弟兄姐妹，我们喜欢去做那些对我们熟悉的事情。 Di dalam Matius 7 ayat ke-21 hingga ayat ke-23 misalnya. 比如在马太福音第7章21节那里， Tuhan Yesus mengisahkan banyak orang yang memberitakan Injil, melakukan mujizat, mengusir setan. 主耶稣在那里说，有许多人这个传讲福音、去教导、去赶鬼、行神迹的。 Tapi Tuhan Yesus bilang, mereka-mereka ini sebetulnya adalah pembuat kejahatan. 但是主耶稣却说，那些人其实是行恶的。 Ini adalah sesuatu yang familiar, bentuk pelayanan yang familiar. 这个其实对我们一个非常熟悉的一些行为与服侍。 Yang memang gampang dilakukan, mengusir setan, melakukan mujizat, mengajar, itu sesuatu yang familiar. 他们行这些事就是医治、赶鬼这个传福音，这些都是对我们很熟悉的事情。 Contohnya, 比如 di dalam perjanjian lama ada kisah tentang Yunus. 在旧约圣经有这个耶拿的故事。 Sebagai seorang nabi, seharusnya memang dia jadi perpanjangannya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan. 身为一位先知，应该他是成为这个上帝的这个元首， Menyampaikan firman. 就是传讲主的话。 Dia familiar pasti dengan pekerjaan itu. 他当然对这个工作是非常熟悉的。 Tapi pas disuruh ke Niniwe dia nggak mau. 但是主差派他到尼尼微的时候呢，他却不要。 Karena ini pengalaman yang unfamiliar, memberitakan kasih Tuhan ke orang-orang kafir. 因为这个对他来说是一个陌生、不熟悉的一个经历，因为要把主的爱、把主的话向那些外邦人去传， Gak mau, dia nggak sudi. 他不愿意去。 Pertanyaannya kita seringkali melakukan yang mana? Yang familiar, yang nyaman untuk kita, 问题是说，我们更常去做哪些事呢？对于我们熟悉的事吗？ atau yang nggak familiar? 或者对我们是陌生不熟悉的事呢？ Kenapa sih seringkali kita jadi orang Kristen kita nggak bertumbuh? Kita tahu kita harus mengasihi tapi kita nggak bisa. 为什么成为基督徒我们常常不能成长？因为我们知道我们必须去爱，但是我们却不去做。 Jangan-jangan kita selama ini menggunakan disiplin rohani yang klise.
搞不好我们这么久以来，我们的这个属灵的居力是错的。 Kalau mau jadi serupa Kristus, kita berdoa, baca kitab suci, bersaat teduh. 如果要效法主耶稣基督，我们就要祷告、灵修、读圣经。 Itu yang diajarkan, tetapi ternyata disiplin-disiplin rohani ini nggak selalu bisa mengubah kita. 这个是我们所被教导的，但是这些属灵的居力呢，常常却不能改变我们，使我们不能成长。 Bahkan gawatnya ketika kita melakukan disiplin rohani ini, kita merasa kita udah dewasa. 更糟的，当我们去行这些属灵的居力的时候呢，我们认为我们已经成熟了， Gak butuh lagi pengalaman-pengalaman yang baru. 再不需要那些新的这个经历了。 Ketika orang Yahudi ditantang oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi orang yang berbeda dengan mereka, 当这个主耶稣挑战犹太人去爱那些跟他们不一样的人的时候， ini adalah sesuatu yang unfamiliar buat mereka. 这个对他们来讲是一个不熟悉的事情， Bukannya artinya nggak perlu berdoa, nggak perlu saat teduh, bukan. 也不表示说我们不需要祷告、不需要灵修、不需要读经， Semuanya itu tetap penting. 这一切都是重要。 Tapi kita juga harus melatih diri kita 但是我们也必须操练我们自己， untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak terlalu familiar buat kita. 去做、去行，可能之前对我们来说不熟悉的事情。 Kalau melakukan kegiatan agamawi itu mudah. 如果只是去行宗教的活动是很简单， Saya kalau disuruh ngajar bisa. 如果叫我去教书，我可以； Tapi kalau disuruh belajar sabar, disuruh belajar rendah hati, disuruh belajar perhatian, 如果叫我去有耐心，叫我有恩慈的心的话， seringkali kita mengabaikan yang terpenting. 我们常常去忽略了那个最重要的事。 Melakukan yang agamawi, kita nggak perlu dealing dengan kelemahan kita. 如果我们只是去行宗教的活动的话呢， Bahkan- 我们不需要去面对我们自己的软弱， Bahkan secara nggak sadar kita bisa menutupi. 可能不知不觉当中，我们可能会遮盖了我们的软弱。 Aku yang sebenarnya serakah, aku yang sebenarnya nggak pedulian, aku yang sebenarnya nggak sabaran. 其实我是贪婪的，我是不关心别人的，我是没有这个慈心的。 Semuanya ketutup karena aku rajin berdoa, rajin saat teduh, rajin ke gereja. 这一切就因为我们就是很殷勤到教堂、殷勤祷告、殷勤这个侍奉，我们这一切的软弱都被遮盖了。 Saudara, di dalam istilah psikologi 在这个心理学那里有这样子说， ada yang namanya exposure therapy. 所谓的这个 exposure therapy 就是好像暴露的这个治疗法， Terapi ini dilakukan untuk orang-orang yang punya fobia, ketakutan. 就是去治疗那些有恐惧感的人。 Kalau punya fobia ketinggian, takut terhadap ketinggian, 如果你是惧怕的， cara diatasinnya tuh gimana sih? 如果你是惧高的人，你要怎么样去面对、去治疗它？ Caranya justru kita harus dibawa ke tempat yang tinggi. 他治疗他的方法就是要带他去高处的地方， Meskipun mungkin pelan-pelan sambil digandeng, sambil pegangan. 可能慢慢的一面牵着他的手， Tapi dengan memberi diri kita terbuka terhadap pengalaman-pengalaman yang kita takut untuk hadapi, 如果我们把自己敞开，对那些我们害怕去面对的事， justru di situ kita belajar untuk bertumbuh. 其实在那边我们就开始学习这个成长了。 Exposure artinya kita harus membuka diri kita, mengekspos diri kita. 我们要敞开我们自己。 Sekarang sebagai orang Kristen, jangan-jangan di dalam latihan rohani kita perlu sesuatu yang lebih. 现在我们身为基督徒，在我们的属灵的操练中，我们需要一些更多的。 Gak cuman bersaat teduh, tapi aku belajar berkomunikasi. 我们不止 dengan 灵 sesamaku. 修，我们要学习与别人沟通。 Aku belajar untuk punya empati, gak cepet-cepet nasihatin orang, dengerin dulu. 我们要学习有这个同理心，不要匆匆忙忙的就直接去劝别人。 Belajar untuk mengerti bahwa ternyata pandangan aku bisa salah. 我们也要明白说，很可能我们的这个想法、我们的观念会错的。
Mengakui keterbatasan kita dan mencoba hal yang baru, apakah itu bukan latihan rohani? 我们要承认我们是有限的，我们学习谦卑，这些难道不是这个属灵的这个操练吗？ Belajar berkomunikasi dengan orang yang konteks hidupnya berbeda dengan kita, apakah itu bukan latihan rohani? 我们要学习跟那些与我们不同的这个生活的情况，难道这些不是属灵的操练吗？ Belajar untuk mengenyahkan apa yang kita pikir paling baik. 我们要学习去抛开我们认为是最好的那种思想， Dan terlebih dahulu mengerti kondisi orang yang kita mau layani. Apakah itu bukan latihan rohani? 更重要的，我们要现在学习认识那些我们要服侍的人，这不是这个属灵的操练吗？ Kalau cuman asal berbuat itu gampang, sekalipun perbuatannya perbuatan yang besar, tapi belum tentu itu kasih. 如果只是去做的话，虽然那些我们所做的是大的事情，但是呢，不一定是正确的事。 Kalau kita perhatikan di Matius 7, bagian yang tadi kita baca, ayat ke-12 hingga ayat yang ke-14, 如果我们来看刚才我们所读的经文，马太福音第7、12节到14节， di perikop sebelumnya, 在之前的经文， Tuhan bilang, 主耶稣说， kalau orang yang gak mengenal aku aja tahu apa yang terbaik untuk sesama mereka, 如果那些不认识我的人，他们都知道把最好的给别人的话， masa aku gak memberikan yang terbaik ke kamu? 难道我不把最好的给你吗？ Masa kamu minta roti aku kasih batu? 难道你求这个面包我给你石头吗？ Aku pasti kasih yang terbaik sesuai dengan pengenalan aku terhadap kamu. 我一定按照我认识你，把最好的给你。 Aku lebih kenal kamu daripada dirimu kenal dirimu sendiri. 我比你更认识你自己。 Dan lanjutannya ayat yang tadi kita baca. 就接下来刚才我们所读的经文， Dan kalau di dalam bahasa Inggris, 我在英文版本， Tuhan bilang, 主说， oleh karena itu, 因此 apapun juga yang kamu kehendaki orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 你愿意别人怎样对待你，那你就要怎样去对待别人。 Artinya di dalam interaksi kita dengan sesama, 意思是说，在我们与人之间的这个互动的时候， kita harus seperti Bapa di sorga. 我们就要像在天上的父一样。 Gak mungkin orang butuhnya roti, kita kasihnya batu. 不可能，如果人需要的是面包，你给他石头嘛？ Dua bagian ini berkaitan. 这两者是有关联的。 Ketika kita mengasihi seseorang, 当我们去爱别人的时候， apakah kita punya pikiran Bapa? Apakah kita punya hatinya Bapa? 我们是否有天父的这个思想与天父的心呢？ Seringkali kita merasa diri kita baik. 我们常常更以为我们是好的， Padahal jangan-jangan yang kita kasih meleset. 搞不好我们所付出的爱可能这个不达到目的地。 Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat. Ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama, melakukan yang baik sebagaimana kita kehendaki orang tersebut juga berbuat demikian kepada kita. 当主耶稣命令我们要去爱别人的时候，我们也要希望人家怎么样待我们，我们也要怎样待别人的时候， Ini bukan cuma sekedar slogan rohani. 这个 Lu sabar, gue juga sabar. 这个不只是说属灵上的一个标题话语而已。你 Aku baik 你耐心，我也有耐 Aku 心。 baik, kamu juga harus baik. 我好，你也要好。 Aku pengertian, kamu pengertian. 我理解，你也要理解我。 Rupanya di dalam interaksi kita dengan sesama gak sesederhana itu. 原来我们跟别人的互动的时候呢，没有这样的简单。 Kita butuh effort, kita harus melatih diri kita. 我们必须要这个努力，必须要操练自己。 Kita harus kenal dulu, kita harus mengerti orang ini latar belakangnya gimana, kebutuhannya gimana, perasaannya gimana. 我们必须先去了解这个人，他的背景是什么，他的需要是什么。 Mungkin ini adalah sesuatu yang unfamiliar buat kita. 可能这些事情对我们来讲都是一件不熟悉、陌生的事情。 Izinkan saya untuk menutup dengan satu pengalaman pribadi. 所以允许我来结束今天的讲道，以我个人的经验。 Kita semua pasti pengen dimengerti. 我们每个人都希望别人来了解我们。 Kita nggak pengen orang datang ketok-ketok pintu kehidupan kita.
我们不希望别人来敲我们生命的门的时候， Tapi orang ini sebenarnya setengah-setengah, nggak betul-betul mengerti pergumulan kita. 其实这个人就是一半了解我们而已，他没有完全了解我们。 Pada waktu saya SMA dulu, saya pernah diskors 2 kali 当我 karena 在 masalah finansial. 高中的时候，因为有财务上的问题，学校叫我停课2次， Jadi saya dan adik saya ijazahnya itu tertahan karena banyak tunggakan. 所以我跟我的弟弟的这个毕业证书还有成绩单被扣留，因为有许多学费还没缴清的。 Setelah saya lulus SMA, saya nggak bisa kuliah karena ijazahnya tertahan. Adik saya lulus SMP, dia juga nggak bisa masuk ke SMP yang lain karena ijazahnya tertahan. 所以当我高中毕业的时候，我没办法继续去念大学。我的弟弟也是一样，他是初中毕业没办法上高中，因为我们的成绩单与毕业证书被学校扣留了。 Saya jadi orang yang takut untuk terbuka, minder, nggak berani cerita. 我就身为一个充满惧怕、害羞、自卑的人。 Singkat cerita, saya sharing ke 1-2 orang di gereja. 长话短说，我就把我这件事情在教会里分享给一些人。 Itu pun dengan takut. Gimana kalau aku udah cerita terus respon yang didapat tuh nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan? 在我分享的时候，我也是很害怕。 Membuka diri itu bukan sesuatu yang mudah. 得到不同的这个反应，敞开自己是一件不容易的事情。 Lalu singkat cerita ada hamba Tuhan yang mendengar dan dia datang pembesukan ke rumah saya. 长话短说，然后有一位神父他知道了这件事情，他就来到我的家中。 Saya pikir, wah ada orang gereja yang care ya. 我想说有教会的人已经关心我了。 Tapi apa yang terjadi? 发生了什么事？ Ketika sampai di rumah, terus papa mama saya mulai cerita tentang kesulitan mereka. Papa mama saya malah diomel-omelin sama hamba Tuhan ini. 当这个神父来到我家中，我的爸爸妈妈就向他说我们家中的这个经济上的困难的时候呢，反而得到这位神父的这个责骂。 Kalau kesulitannya sampai sesusah ini berarti ada yang nggak benar sama bapak. 他说，如果你有达到这个困难的这个地步的话呢，一定有你所犯的错。 Menasihati, ini sesuatu yang mungkin familiar buat dia. 劝勉可能对他来说是一件很熟悉的这个工作。 Mungkin dia pikir ya kalau aku dalam kondisi yang sulit, aku juga pengen dinasihati. 可能他认为我处在这个困难当中，他也是希望别人来劝他嘛。 Tapi pengalaman itu sampai sekarang membekas buat saya. 但是在这个经历呢，也是留下印象很深刻在我的心里。 Saya pikir kok galak banget ya. 我想说，怎么会那么凶？ Lalu ya udah, setelah dia datang kasih nasihat selesai, nggak ada kelanjutannya. 他来到我家中，给了劝勉，劝勉之后呢，却没有继续的这个对我关心的工作了。 Cerita ini juga saya sharingkan ke salah satu teman dekat saya. Mamanya juga jemaat di gereja. 这件事情我也是与我的在教会的朋友这个分享，他母亲也是在这个教会里的。 Lalu singkat cerita mungkin sekitar beberapa minggu kemudian saya bangun pagi lihat HP. Teman saya menghubungi saya. 过了几周之后呢，我就打开我的这个手机。 Teman saya bilang, saya cerita pergumulan kamu ke mami saya. 我的朋友对我说，我把你的这个困难也告诉我的妈妈了。 Mami saya mau bantu kamu. 他说我的妈妈要帮你。 Mami saya nanti bayarin semua tunggakan kamu, ambil ijazah kamu, terus kamu kerja di sekolahan mami saya. 我的妈妈向我说，她会把你所有的这个还没还清的那些学费付清，然后你要到我妈妈的这个学校里工作。 Kamu juga bawa dedek kamu boleh sekolah di tempatku. 你也可以带你的这个弟弟到我妈妈的这个学校里，可以在那里念书。 Akhirnya saya bekerja 2,5 tahun di sekolah itu. 后来我就在那个学校工作了2年半， Sambil pelan-pelan melunasi apa yang dibayarin. 所以一面工作一面的这个分期付款。 Dan di situ saya menemukan passion saya. Rupanya saya suka ngajar karena saya disuruh jadi guru agama. 在那里我就找到了我的这个专长，我就发现我很擅长于这个教书，因为在这个学校工作的时候呢，我是教这个圣经的。
Tapi yang paling berbekas bukan pengalaman mengajar di situ, bukan pengalaman kerjanya. 但是我最主要的这个经验不是在那边教书， Yang paling membekas adalah ketika saya pagi-pagi mendengar berita itu. Ketika saya merasakan ternyata ada orang yang ngerti apa yang gue alamin. 最印象最深刻的就是那个早上，当我起来的时候呢，看到这个信息，原来有人关心我，知道我的需要了。 Ada orang yang ngerti bahwa ini keluarga udah hopeless, papi mami udah nggak bisa ngapa-ngapain. 有人明白这个家庭已经无能为力了，没办法去付这些学费了。 Dan kalau saya melihat ke belakang sekarang, 如果我看这个过去的话， saya bisa melayani sebagai seorang hamba Tuhan. 我能身为这个神仆的话， Setelah 3 tahun kemudian saya bisa masuk sekolah teologi. 过了3年之后，我可以进入这个神学院。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ada orang yang Tuhan pakai 因为有人蒙上帝使用， melakukan the golden rule ini. 去做这个黄金法则， Hukum yang terutama ini. 这就是这个第一的诫命。 Saya dan adik saya bukan anaknya dia, 我跟我的弟弟不是他的孩子， tapi apa yang dia lakukan adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. 因为他所做的是最好他能做到的。 Setelah dia mendengar mungkin cerita tentang keluarga saya, 可能当他听到我家庭的这个情况之后， Tuhan bekerja di dalam diri dia. 上帝就在他心里动工。 Dan kalau saya boleh meminjam istilah the golden rule, 如果 hukum yang terutama, 如果我可以借这个黄金法则，也是这第一条的诫命的话， tema kita pada hari ini. 我们今天所思考的主题， The golden rule ini berubah menjadi the golden experience, pengalaman yang khusus yang saya alami. 这个黄金法则却变了一个我所经历的一个黄金的这个经历。 Dan saya bisa ada sebagaimana saya ada sekarang karena saya punya the golden experience. 我今天的存在是因为我经历了这个黄金的这个经验。 Ketika kita bergereja, 当我们来到这个教会里的时候， apakah kita punya the golden experience itu? Apakah kita memberikannya kepada sesama dan menerimanya dari sesama? 我们是否经历了这个所谓的这个黄金的这个经历呢？我们也把我们的最好也给别人呢？ Kita adalah gereja yang menjaga tradisi. Saya juga berasal dari latar belakang dan background yang sama. 我们的教会是这个保守一些传统的教会，我是来自同样的这个背景的。 Dari SMP, dari SMA saya diajarin jaga tradisi, pegang doktrin yang benar. 我在初中、高中的时候呢，也被教导说要持守这些传统。 Kalau kita memegang semuanya itu tanpa kita pegang tradisi golden rule yang Tuhan Yesus wariskan, 如果我们保守这些这个传统的话，我们却忽略了主耶稣所吩咐我们这个第一条的这个诫命的话， kalau kita jadi orang yang konservatif, kita pelihara semua tradisi yang baik itu, tapi kita nggak melakukan hukum yang terutama yang Tuhan Yesus perintahkan. 如果我们保守这一切的这个传统，我们却不去行主耶稣所吩咐我们的这个第一条诫命的话， Apakah kita layak disebut sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus? 我们是否配得被称为跟随主耶稣的基督徒呢？ Jangan sampai Tuhan juga bilang ke kita hal yang sama. Enyalah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal 我 kamu. 们不要主耶稣对我们说：“你去吧，你这些作恶的人，我 Kalau 不认 kita 识你们。” kalau kita mau menjaga tradisi yang diwariskan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, 如果我们要去传承那主耶稣传承给使徒们的这些诫命， mari kita bersama-sama berproses di dalam memberikan yang terbaik untuk sesama. 我们要把最好的给别人，在这个过程中成长。 Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 但愿主帮助我们每一位，我们来低头祷告。 Bapa dalam kerajaan surga kami bersyukur Engkau berkenan berbicara kepada kami. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你愿意向我们说话。 Ampuni kami kalau di dalam diri kami tidak ada kasih. 主啊，求你赦免我们，若在我们的生命当中我们没有爱。 Ampuni kami kalau kami keras kepala melakukan hal yang kami anggap benar. 主啊，
求你饶恕我们，若我们执着于、固执于我们所认为是对的， Tetapi hal yang kami anggap benar itu tidak dirasakan oleh sesama kami. 我们认为那些对的事，却没有给别人好处。 Ampuni kami kalau kami melupakan hukum yang terutama. 主啊，求你饶恕我们，因为我们却忘了你第一条最大的诫命。 Pada hari ini pimpinlah kami. 今天求你带领我们， Ajar kami untuk mengenal sesama kami keunikan pergumulan mereka. 求你帮助我们来认识别人，去了解他们的困难、他们的挣扎， Supaya kasih kami tidak menjadi kasih yang meleset. 好让我们对他们所使出的爱，失去了这个方向， Tetapi menjadi kasih yang diterima dengan baik. 而是他们接受美好的爱。 Karena yang kau kehendaki bukan kasih yang besar, tetapi kasih yang benar. 你所要的不是大的爱，而是正确的爱。 Roh Kudus memimpin kami. 圣灵带领我们， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。